nak tengok malam ni, insya-Allah saya cuba tengok sebaik dan sedaya mungkin untuk memberikan tuan-tuan satu penjelasan berkaitan dengan Mi'raj. Terutama sekali tuan-tuan, pertama sekali ialah saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Munir selaku imam masjid dan juga barisan pengurusi serta seterusnya barisan jawatan kuasa masjid Melayu Lebuh Aceh yang mana telah menjadikan satu program yang sangat-sangat baik untuk diberikan satu tarikan kepada seluruh umat Islam untuk mengambil manfaat bagaimana peristiwa besar ini menjadikan kita umat Islam terkesan sehingga ke hari ini. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, pertama sekali kita santai-santai sambil-sambil bantai-bantai. Tuan-tuan, moga-moga ada manfaat malam ni. Jangan ingat apa tuan-tuan, saja lama tak mai, tuan-tuan kedengarlah saya malam ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam peristiwa yang besar ini Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa ini pada pangkal ayat. Duk satu surah Al-Isra, pada pangkal ayat tu dah dimulakan dah satu cerita yang cukup besar. Dalam ulumul Quran, sesuatu yang dimulakan dia nak menggambarkan sesuatu yang hebat, maka Allah akan letakkan pada tempat yang paling mula sekali. Al-ahamu minal muhim, sesuatu yang paling penting untuk diambil manfaat dan juga diambil ibrah. Sebab itu pada ayat suratul Isra Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nak sebutkan tuan-tuan, ayat ni tak lagi perlu diterjemahkan. Tuan-tuan dah hafal dah apa? Tuan-tuan duk kena tiap-tiap tahun dah. Khutbah pun orang duk bubuh dah. 2 minggu 3 minggu lepas pun dah dengar dah. Imam taksat pun, Ustaz Munir pun baca surah Al-Isra juga. Dimulakan dengan subhanalladzi asra bi'abdihi. Perkataan asra itu pun dah menjelaskan dah. Dah tahu dah. Kalau orang Melayu pun boleh terjemah sendiri dah. Sebenarnya tuan-tuan tengok Quran betul-betul, orang Melayu lah paling pandai terjemah. Nama kita pun nama Arab. Tuan-tuan, saya duk mengajak lah ni tafsir Quran. Dulu duk buat pendekatan tengok tafsir, derek semua mai jadi Imam Syafi'i belaka. Semua Imam Syafi'i mai tak bawa kitab apa pun, tapi dengar tafsir Quran. Allah. Kita punya Al-Hafiz, Al-Alim tuan-tuan, Syekh Abdullah Datuk Syekh Abdullah Bukhari pun dia hafal dalam kepala dia tafsir Jalalain tu, hafal dalam kepala dia. Tapi lagi hebat lagi orang yang mendengar pun hafal sama dia, pun tak ada kitab apa. Tapi tuan-tuan Melayu tak bawa kitab, memang ceramah pun bawa kitab pelik pula tuan-tuan. Tapi nak habaq tuan-tuan apa, bahawa orang Melayu ni pendekatan dia memang hebat dalam tafsir Quran dia boleh. Betul, pendekatan sekarang saya guna ialah saya terjemah harfan bi harfin dengan penjelasan mengikut kaedah Arab. Jadi lama kelamaan baca Quran, tuan-tuan sendiri boleh faham dah allazi itu apa, amanu siapa jadi amanu, kenapa tak jadi waw alif kat belakang, sebab apa, sebab apa tak waw nun. Kita akan tengok lagu tuan-tuan. Sebab tu orang yang nak boleh banyak baca Quran, nak boleh bahasa banyak baca Quran, insya-Allah dia boleh bahasa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, dalam peristiwa besar ini Nabi SAW apabila telah mula-mula Nabi nak sampai pada Isra wal Mi'raj, 10 tahun sebelum dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu Nabi dah buat satu kerja yang sangat besar. Nabi dah korban habis-habisan. Rasulullah dah korban habis-habis. Bahkan korban Nabi ini bukan takat korban, Nabi korban sekali wa ali Muhammadin, bersama dengan keluarga baginda pun dikorbankan. Pada peristiwa yang pertama, waktu turunnya surah Iqra, suratul Alaq, Nabi SAW dah dapat satu petanda jadi seorang rasul. Kemudian selepas daripada tu turun ayat Quran, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Turun ayat Quran juga penjelasan itu ialah apa? Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kamu fa'anzir, bagilah mereka amaran, bagi mereka peringatan agar mereka beringat. Dalam fa'anzir ini para ulama tafsir kata apa? Pada perkataan ini terkandungnya satu perkataan namanya dakwah.
sampailah Nabi SAW menyampaikan dakwah. Sampailah tuan-tuan, selepas peristiwa itu balik Nabi ke rumah. Nabi kata kat Sayyidatina Khadijah, wahai Khadijah, telah sampai waktunya sekarang ini kau simpan semua selimut aku, simpan semua bantai aku, simpan semua tikar aku. Aku tidak ada masa rehat bagi Muhammad. La rahatan li Muhammadin wala rahatan wali ali Muhammad. Tidak ada rehat lagi bagi keluarga Muhammad, tak ada rehat lagi lah bagi Muhammad. Pada awal waktu itu tidak ada lagi rehat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir hayatuhu, sampai akhir hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada rehat lagi dah. Tak ada kerehatan lagi. Sepanjang 10 tahun tuan-tuan. Tempoh masa yang begitu panjang di Makkah. Dalam 7 tahun yang pada permulaan itu, peristiwa yang pertama dakwah Nabi secara sir, secara rahsia. Senyap-senyap beberapa orang para sahabat masuk Islam. Kemudian bila saja diketahui oleh orang-orang Mekah tentang keberadaan baginda Rasulullah dan juga dakwah baginda kepada orang ramai, maka pada waktu itu bermulalah satu siri yang cukup menggerunkan, satu siri yang cukup memberikan kesan besar kepada umat Islam pada masa itu. Pada waktu itu tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada dengan Nabi adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha warda anha. Kemudian tuan-tuan, ada bersama dengan baginda orang yang paling kanan sekali, ialah siapa? Bapa saudara Nabi, Abu Talib. Abu Talib tak masuk Islam. Sayyidatina Khadijah beriman dengan baginda Rasulullah, orang yang paling awal tuan-tuan. Maka baginda menjadikan Sayyidatina Khadijah sebagai sayap kanannya, Abu Talib sebagai sayap kiri dia. Apit baginda Rasulullah untuk menentang, untuk menjadikan dakwah baginda sebagai matlamat. Tapi tuan-tuan, agak ironik sikit, agak pelik sikit. Kerana apa? Kerana Abu Talib pada waktu itu bukan lagi, dia masih lagi bukan Islam, dan dia tidak Islam sampai akhir hayat dia. Tuan-tuan, pada masa itulah orang paling kanan ini, orang paling hebat ni, yang duk mendokong Nabi, yang menentang sama-sama dengan Nabi, bagi sokongan dekat Nabi, bagi motivasi kat Rasulullah. Abu Talib, orang pembesar Mekah, tak berani siapa sentuh Rasulullah sebab dia. Walaupun dia seorang pembesar Quraisy yang belum lagi masuk Islam, orang tak berani sentuh Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Abu Talib. Orang tak berani sentuh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Abu Talib adalah orang yang menjaga baginda. Nabi tak pernah diberikan belayan kasih oleh seorang bapa. Tapi yang belai Nabi adalah Abu Talib. Yang kasih Nabi adalah Abu Talib. Abu Talib memenuhi semua keperluan Rasulullah SAW. Sampailah tuan-tuan, Nabi pada waktu itu ada dengan Nabi ni para sahabat keliling Nabi. Dan saat itu tuan-tuan, selang selepas peristiwa ini, selang selepas mana berlakunya peristiwa dakwah Nabi sir, kemudian jahar, kemudian diberikan penjelasan, waktu itu tuan-tuan, Nabi kehilangan kedua-dua orang ini. Nabi hilang kedua-dua orang ini. Nabi hilang pertama Abu Talib. Selang 15 hari Nabi hilang pula Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Nabi hilang kedua-dua sekali. Sayap kanan pun habis, sayap kiri pun habis tuan-tuan. Sebelum peristiwa kehilangan kedua-dua orang ini, ada satu peristiwa besar yang pernah berlaku pada umat Islam pada masa itu. Satu ketika tuan-tuan, para sahabat Nabi, orang-orang pembesar Quraisy ini, Abu Lahab, Abu Jahal, Abul Hakam, Al-As ibn Wa'il, geng-geng geng labu-labi, ada geng ni. Mai tuan-tuan jumpa dengan siapa? Jumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, aku nak abang kang satu je lah. Anak saudara hang ni apa dia merepek? Apa dia merepek? Dia ni dah melebihi daripada apa yang kami jangka. Kami tak jangka tau Muhammad jadi lagu ni. Kami tak pernah sangka Muhammad jadi lagu ni. Kami duk gelar dia Al-Amin daripada kecil. Kami kenal dia, kami kenal keturunan dia, kami tahu dia siapa. Dan hari ni wahai Abu Talib, hormat kami kepada kamu dah sampai satu tahap, dah hampir nak hilang dah. Kerana apa? Kerana Muhammad. Wahai Abu Talib, sekarang ni aku bagi dua pilihan kepada kamu. Aku tahu kamu ni sayang dekat Muhammad ni. Macam ni lah, hari ni kami gantikan seorang budak kami gantikan sekarang kat kamu sebagai orang yang kamu boleh kasih dekat dia, dan kamu serahkan Muhammad kepada kami untuk penggai kepala dia. Abu Talib kata apa? Sorry, hang balik, itu bukan pilihan kamu.
Kalau begitu wahai Abu Talib, hang kerahkan dia supaya berhenti daripada dakwah. Abu Talib kata apa? Itu adalah kerja Muhammad, aku akan memenuhi semua keperluan dia. Ni Abu Talib, pendirian dia jelas, sayang kat Rasulullah sampai tahap lagu tu tuan-tuan. Pilihan ketiga ialah apa? Wahai Abu Talib, kalau nak serah Muhammad pun tak mau, kami nak ganti budak pun tak mau, kami suruh berhenti pun tak mau. Maka oleh itu wahai Abu Talib, mulai daripada hari ini bersedialah kamu 3 tahun konfrontasi, maka kamu diberikan pemboikotan penuh oleh rakyat, oleh orang-orang Mekah. Maka mulai hari ini kamu tidak akan diberikan senyuman oleh orang-orang Mekah. Kamu tidak ada jual beli, tidak ada muamalah jual beli dengan orang Mekah. Orang Mekah takkan jual kepada kamu dan tidak akan membeli apa-apa makanan daripada orang Islam. Yang ketiganya, kamu tidak akan diberi sapaan langsung, salam ataupun apa-apa pun tidak akan diberikan kepada orang Islam, dan kamu akan diboikot sepenuhnya. Tuan-tuan, 3 tahun baginda Rasulullah, Abu Talib dan juga semua sahabat Nabi diboikot dalam kawasan dipanggil Wadi Abdul Muttalib. Wadi Abdul Muttalib ni kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, kawasan dia dekat dengan Jabal Qubais yang hari ni dekat dengan istana. Tapi nampak istana kan, kawasan tu kecil tuan-tuan, kawasan kecil ya, dia dekat sangat dengan Kaabah, dekat dengan Kaabah. Orang Islam duk tengok jual beli tuan-tuan, duk tengok orang duk makan, duk tengok orang duk seronok. Tapi orang Islam kelaparan 3 tahun. Ada di antara tuan-tuan yang ada antara riwayat yang menyebutkan bahawa ada di kalangan orang Islam yang ibu-ibu yang mengandung pada masa tu bersalin anak tu mati di ribaan mereka kerana tidak ada makan tuan-tuan. Sampai sahabat kata apa? Ada di kalangan kami, kami dah pun mula sampai apa pun tak ada nak makan dah. Akhirnya apa kami buat? Kami pi kat pokok-pokok, daun-daun pokok, ambil daun-daun ni, kami lunyai, orang panggil upang lah kot. Dia lunyai, kami makan daun-daun kayu ni. Makan daun-daun ni. Akibat dari tajamnya daun-daun ni, kasarnya. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan tengok sendiri, pokok-pokok di Mekah ni, kebanyakannya dia keras. Sebab dia di tanah, di padang pasir. Maka kita gulung buat bulat ni, makan. Akibat daripada kerasnya daun-daun ni menyebabkan kami makan, luka lidah kami, luka anak tekak kami, luka ni. Dan ada sahabat kata apa? Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Pada waktu itu najis kami ini seumpama najis kaldai, najis unta. Maknanya apa? Dia jadi macam daun-daun dah, tak ada apa dah. 3 tahun tuan-tuan. Selepas 3 tahun, maka terputusnya perjanjian ini, terputusnya kontrak pemboikotan ini. Maka sahabat-sahabat Nabi boleh dah mula bermuamalah, boleh mula dah pergi beli makan tuan-tuan. Tetapi pada masa itu, waktu itulah Sayyidatina Khadijah, antara asbab yang boleh menyebabkan kematian Sayyidatina Khadijah lepas kisah pemboikotan ini. Lepas kisah pemboikotan ini, Sayyidatina Khadijah mula sakit tuan-tuan. Bila dia mula sakit, pada waktu itulah Nabi SAW melihat di hadapan mata dia bagaimana Sayyidatina Khadijah mula sakit. Dan lepas itu tuan-tuan, rupanya yang nak mati pada waktu itu adalah Abu Talib meninggal dulu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kemudian Nabi mula bergerak. Nabi kata kat Zaid bin Harisah, anak angkat dia selepas kematian kedua-dua orang ini. Zaid bin Harisah, wahai Zaid, sekarang ini orang Mekah dah tak mau kat kita Zaid. Kita dah hilang kedua-dua orang ini. Kita dah hilang ibu kamu Sayyidatina Khadijah. Kita dah hilang Abu Talib, bapa saudaraku yang paling aku kasih, wahai Zaid. Zaid, sekarang ini jom kita tengok orang Mekah ni tak boleh terima dah hidayah Allah Ta'ala kepada dia. Tak boleh nak bagi dah, wahai Zaid. Sekarang ini, wahai Zaid, kita bergeraklah kepada mana? Sekarang ini, kita bergerak ke kawasan Taif. Jom pergi Taif. Tuan-tuan bila sampai ke Taif, sampai di Taif tuan-tuan, Nabi bergerak, kalau hari ni naik bas daripada Mekah ke Taif 4 jam. Lebih kurang Penang KL. Tuan-tuan, Nabi bergerak berhari-hari untuk sampai ke Taif. Sampai di Taif tuan-tuan, Nabi dengan harapan yang cukup besar, Nabi pergi ke sebuah rumah pembesar Quraisy yang pembesar Taif yang pertama. Ketuk rumah pembesar Taif yang pertama. Dia buka pintu, tengok muka ni Muhammad, hang nak apa? Dia tak pernah tak jemput masuk dalam rumah. Dia kata, wahai Muhammad,
Kalau datangnya kamu untuk menjadikan kami golongan-golongan yang sesat, nak memperbodoh-bodohkan kami, hang keluarlah ni juga. Keluar. Nabi keluar tuan-tuan. Nabi kata, qul la ilaha illallah. Kamu sebut la ilaha illallah, aku main untuk urusan ni saja. Aku main urusan ni ya, wahai pembesar Taif, aku main urusan ni je. Tapi tuan-tuan, tetap tak ada seorang pun yang nak terima. Pi rumah kedua, jawapan dia apa? Muhammad, hang balik Muhammad. Aku tidak ada urusan dengan kamu, kerana urusan dengan kamu akan mengundangkan kecelakaan kepada kami. Pulang wahai Muhammad. Nabi pi pada pembesar yang ketiga tuan-tuan. Pembesar nombor 3 ni, pembesar yang paling jahat sekali. Pembesar yang paling memusuhi Islam sekali, paling meluat kat Islam. Nama dia Abdul Yalil. Nama dia Abdul Yalil tuan-tuan. Dia sampai kat rumah ni, dia buka pintu, Muhammad tak ada yang cakap tuan-tuan. Dia tendang perut Nabi tuan-tuan. Dia tendang perut Rasulullah. Rasulullah turun, jatuh daripada atas sampai ke bawah rumah dia. Nabi pingsan dekat tepi tangga rumah dia tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, apakah hari yang paling kamu tak boleh lupa? Aisyah pernah tanya, ya Rasulullah, hari apa kamu paling tak boleh lupa? Hari paling tak boleh lupa ialah hari di mana, ya wahai Aisyah, hari di mana aku ditendang di perut oleh Abdul Yalil ketika aku sampai di rumah dia, aku nak berdakwah untuk dia. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Nabi akhirnya dibawa, Zaid bin Harisah bawa Nabi SAW sampai ke satu kebun Utbah bin Rabi'ah. Sampai di kebun Utbah bin Rabi'ah. Utbah ni orang yang tak suka kat Rasulullah. Utbah benci. Tapi bagusnya Utbah ni, dia bagi Nabi duduk kat kebun tu. Dia bagi Nabi minum air. Semua dia arahkan seorang, dia punya hamba nama Adas. Adas hang pilihan Muhammad. Hang bagi dia makan, dia nak anggur ke dia nak buah apa, bagi dia makan. Dan wahai Adas, bagi dia minum semua. Adas tuan-tuan bagi Nabi minum, bagi Nabi makan, dengan harapan tuan-tuan supaya Nabi boleh balik selepas itu. Adas kata, wahai Muhammad, baliklah kamu, kerana dia pun takkan layan kamu dengan layanan kebaikan tuan-tuan. Maka Nabi tuan-tuan, nak pendekkan cerita, Nabi balik ke Mekah semula, turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu memang nak bagi orang dapat, kamu ni nak bagi orang jadi baik, kamu nak orang tu masuk Islam. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan petunjuk, memberi hidayah kepada orang yang kamu kasih, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, maka pada kala itulah Nabi dah sedih dengan kehilangan, pertama pemboikotan, nombor 2 Nabi kehilangan seorang isteri. Nabi hilang sayap kanan, Nabi hilang sayap kiri, Nabi hilang Abu Talib. Nabi dengan harapan besar, Nabi nak pergi jadikan Taif sebagai tempat pusat Islam, tetapi tuan-tuan, rupa-rupanya tetap sama juga, bahkan lebih teruk lagi keberadaan Nabi di kota Taif. Pulang dari situ tuan-tuan, maka turunlah ayat Quran berkaitan dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Turun ayat ni tuan-tuan. Apa sebabnya Nabi diberikan satu hadiah begini tuan-tuan? Macam inilah kita jadi seorang pekerja lah. Kita kerja kan, kita kerja lepas 10 tahun kerja, 20 tahun kerja, seronok duk kerja kan, seronok duk kerja. Kerja kita pula memang bos pun sayang, bos pun suka kat kita. Bos suka tuan-tuan, lepas 10 tahun kerja, bos panggil hari anugerah, bos bagi khidmat cemerlang. Kalau kerja kerajaan dia panggil APC, anugerah perkhidmatan cemerlang. Kalau kami panggil geng 1000. Sebab apa? Dia bagi 1000. Kalau APC ni geng 1000 lah, dia bagi 1000 tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dia bagi 1000 anugerah, dia bagi sebab khidmat cemerlang. Khidmat, dia korban masa, dia korban jiwa, dia korban macam-macam tuan-tuan. Kerja lah ni, siapa kata kerja 8 jam? Siapa kata kerja 8 jam? Dulu betul kerja 8 jam, punch card pukul 8, balik pukul 4.30. Betul? Punch card pukul 8, balik pukul 5. Betul? Betul. Memang betul 8 jam.
tolak rehat apa semua, 8 jam ke apa, wallahu alam. Betul 8 jam. Lah ni tuan-tuan 8 jam ah. Sejak menatang ni duk ada 8 jam kerja. Sampai ke malam tuan-tuan, mesej masuk. Dia mau apa? Sila hantar saya sekarang pukul 1 pagi. Hantar lah. Tapi 8 jam kerja. Nak abang kata apa tuan-tuan? Dia bagi anugerah atas korban kita tu. Atas korban masa, atas korban jiwa kita, atas korban ahli keluarga kita, dia bagi. Bos akan bagi hadiah. Tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah dakwah Nabi 10 tahun dah. 10 tahun tempoh masa lama. Nabi kena macam-macam. Tuan-tuan, akhirnya Allah anugerahkan satu anugerah paling besar sekali. Dakwah Nabi sebelum daripada ini dinamakan hanya ilmu yaqin. Sebelum Nabi naik, sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi dakwah ilmu yaqin. Maksud apa ilmu yaqin? Dengan ilmu yang Allah kurnia kat Nabi, yang Allah bagi kat Nabi, Nabi ceritakan kepada orang ramai. Allah bagi Nabi pengetahuan tentang alam akhirat. Nabi bagikan pengetahuan tentang alam neraka macam mana. Bagi amaran pasal neraka. Nabi cerita neraka sebegini dan sebegitu. Tetapi tuan-tuan, selepas peristiwa Isra wal Mi'raj, dakwah Nabi bukan lagi dengan ilmu yaqin, tapi dengan ainul yaqin dan haqqul yaqin. Dakwah Nabi dengan mata melihat sendiri apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan sendiri bagaimana keadaan neraka. Allah tunjuk bagaimana keadaan syurga. Allah tunjuk bagaimana keadaan ahli kubur, keadaan kegelapan kubur, apa dalam kubur. Nabi tunjuk, Allah tunjuk habis-habisan. Allah tunjuk bagaimana keadaan alam malakut, alam para malaikat. Allah tunjuk bagaimana keadaan alam jabarut, bagaimana keadaan Baitul Ma'mur, bagaimana keadaan Baitul Izzah, bagaimana keadaannya pada waktu ketika mana para malaikat ini berada di antara golongan di alam malakut ini. Ada satu tempat tuan-tuan, satu tempat yang cukup dia jadikan tempat Kaabah, atau dalam dunia ni dipanggil Kaabah, tapi tuan-tuan di alam malakut dia dipanggil sebagai apa tuan-tuan? Dipanggil sebagai Hizbul Qadisiyah, Hirzil Qudusiyah, satu tempat yang mengelilingi kawasan yang para malaikat akan bertawaf di kawasan tu. Allah tunjuk semua kat Nabi, tunjuk semua habis. Tuan-tuan, kita nak pi satu persatu. Malam ni Cik Mai nak cerita one by one, kita pi satu persatu alam yang Nabi dibawa satu persatu pi tuan-tuan. Saya nak ambil tuan-tuan, kalau saya pi terus ke alam ni, tuan-tuan ni pi alam lain ni. Sebelum tuan pi ke alam lain, saya cerita dulu demi rentetan nak pi ke alam ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digerakkan dalam peristiwa Isra, yang Ustaz Harif Azmi dah cerita peristiwa Isra, perjalanan yang bermula daripada mana ke mana, sampailah tuan-tuan waktu di Mi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Nabi berada di alam musyahadah. Alam musyahadah adalah alam yang boleh dilihat dengan mata. Semua orang boleh tengok alam dunia. Alam dunia dipanggil alam musyahadah. Alam yang kita boleh tengok, kita boleh perhati tengok, semua orang boleh tengok. Nabi berada di alam musyahadah. Daripada alam musyahadah, Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi ke dalam satu alam yang nama alam ghaib. Alam ghaib. Sebab tu ya Quran tentu selalu jumpa wa alimul ghaibi wasyahadah. Perasan ke tak perasan? Wa alimul ghaibi wasyahadah. Perasan kan? Ayat Quran, dan sesungguhnya aku, kata Allah, yang maha mengetahui tentang alam ghaib dan alam musyahadah ini. Allah yang paling tahu sekali. Kita hanya nampak alam musyahadah depan mata kita saja, tapi banyak benda kita tak tahu. Dasar lautan tahu tak kita? Duk tengok National Geographic bolehlah tahu sikit, tapi nak masuk dalam lagi, macam mana yang berlaku pada peristiwa Nabi Sulaiman alaihi salam. Waktu Nabi Sulaiman nak sambut mai puteri Balqis, dia arahkan syaitan tu, dia arah setan tu kan. Kalau panggil syaitan, dia arah setan.
Di arah syaitan suruh pergi ambil batu-batu yang pelik-pelik, yang tak ada dalam dunia ni, yang tak pernah tengok punya, suruh buat naik mai ke atas ni, susun daripada muka pintu Balqis nak masuk sampai dalam istana. Nak suruh tunjuk dekat dia apa, hang kata istana hang hebat, aku tunjuk hang sikit je, aku tunjuk mai kat hang satu benda yang hang sendiri tak pernah tengok. Setan tuan-tuan jadi orang suruhan, balaci dia panggil. Jadi balaci dia kat Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita ikut dia, al-bunguk punya orang, tuan-tuan. Balaci jadi kuli ya tuan-tuan. Tapi hari ni kita pula balaci dia. Dia kata tak payah semayang, tak payah semayang. Dia kata lawan orang masjid, lawan. Apa memang mangkuk. PKP tuan-tuan. Ni baru buka kan? Ni baru buka. Dah buka. Tuan-tuan kata masjid sini. Saya masjid ada satu, ada surau 2-3 kita duduk ada. Tapi yang mula-mula duk fight ni siapa? Yang sakit hati ni ya. Bukan nak lepas geram tuan-tuan. Tapi mula-mula yang menaik angin, naik gila-gila memang. Awak tutup masjid, awak SOP kena ikut kau ni memang. Apa memang SOP? Oh, supermarket boleh pergi masuk. Ni semua Yahudi, lagi Yahudi. Lala Yahudi dan keluar Dajjal. Dua tu wajib keluar. Wajib keluar. Hujah orang-orang yang nak lawan ni dua tu. Satu Yahudi, satu Dajjal. Tak apalah tuan-tuan. Tapi bila mai buka masjid, mana dia apa? Mana Nabi? Dajjal sembunyi kot. Ghaib, dia pergi masuk alam ghaib. Baik tuan-tuan, kita sambung balik. Maka Nabi SAW masuk, Allah Ta'ala memperjalankan Nabi dalam Mi'raj, alam musyahadah, masuk pada alam ghaib. Dalam alam ghaib tuan-tuan, pertama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperlihatkan Nabi dengan satu alam, nama alam barzakh. First sekali, nombor satu, ketika di alam barzakh Nabi diperlihatkan bagaimana keadaan alam barzakh. Sebab itu tuan-tuan, selepas peristiwa ini Nabi turunnya masa jumpa dengan para sahabat, Nabi kata apa? Inni ara ma la tarun wa asma'u ma la tasma'un. Nabi kata apa? Inni ara ma la tarun, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak pernah lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan kamu tak, a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un, aku mendengar apa yang kamu tak pernah dengar. Wa ara ma la taraun, aku tengok apa yang kamu tak pernah tengok. Dan Nabi kata apa lagi? Nabi kata lau ta'lamu ma a'lamu, kalaulah kamu tahu apa aku tahu, la dhahiktum qalilan wa bakaitum kathiran. Kalau kamu tahulah apa yang aku tahu, nescayalah kamu akan kamu gelak tu akan jadi sikit. Dhahiktum qalilan, kamu akan gelak tu sikit je. Kamu nak seronok ni sikit je. Nak beronok ni pun sikit je. Nak berfoya-foya, nak bercimba-cimba, tu sikit je. Hamba tidur dia, hamba tak tara nak pergi mana-mana dah. Kalau hampa dengar apa yang aku dengar, agak-agak tuan-tuan, kalau kita diperlihatkan benda tu, agak-agak kita mampu tak? Duk dengar orang duk menjerit, lalu kok kubur dengar, aduh, siapa ni? Kubur siapa ni? Ni kubur dia ni, tak mau sebut ya. Ni kubur dia ni siapa? Dia ni dulu, Allah, dia ni ke? Dulu kira duk kepala simpang lah. Tak boleh kata apa kat dia, kata sikit ya, dia ni kepala simpang. Dia duduk menjerit. Atas dunia dia menjerit ke orang, atas dunia dia duduk bertabuh orang. Semayang tak mau apa tak mau ni. Ni siapa ni? Tuan-tuan, kalau agak-agak dengar benda tu, Nabi tanya ke? Tanya pun tak. Tak tanya siapa dah. Tuan-tuan, maka Nabi SAW kata apa? Kalau kamu tahulah apa aku tahu, kamu akan gelak sikit, kamu akan wabakaitum kathiran, kamu akan menangis tiap-tiap hari. Menangis akan jadi banyak. Wala talazzastum binisa'in, kamu takkan ada kelazatan lagi dengan isteri-isteri kamu. Masya-Allah. Tak ada kelazatan lagi dengan isteri-isteri kamu.
wala kharajtum ila sa'udat, kamu akan lari semua sekali masuk dalam hutan, lari semua masuk ke celah-celah bukit, kamu sembunyi, kamu akan tutup telinga-telinga kamu tak mau dengar apa pun. Tuan-tuan, kemudian taja'aruna ila Allah, kamu akan merayu kepada Allah, minta kami lindung kepada kamu. Tuan-tuan, Nabi SAW kata begitu. Para sahabat Nabi kata apa lagi tuan-tuan? Sekiranya dia tahulah benda tu ada, nescayalah. Nabi kata ma raaitu manzaral qattun, selepas Nabi diperlihatkan alam barzakh pada waktu tu tuan-tuan, Nabi tengok alam barzakh, Nabi turun main, Nabi kata apa? Ma raaitu manzaral qattun, aku tak pernah tengok lagi pemandangan paling buruk sekali, pemandangan paling mengerikan sekali di antara semua benda aku tengok. Paling ngeri sekali, paling ku tak tahan sekali ialah apa? Aku tengok kubur, aku tengok alam barzakh. Ma ra'aitu manzaral qattun innal qabra afza'u minhu, sesungguhnya kubur tempat paling mengerikan sekali tuan-tuan, paling mengerikan sekali. Ketika Nabi berada di alam barzakh pada waktu itu, Nabi melihat Sayyidina Musa alaihi salam sedang sujud di atas kubur Sayyidina Musa alaihi salam, kubur tanah warna merah cantik. Nabi kata cantik kubur Sayyidina Musa alaihi salam. Keadaan begitu lepas daripada alam barzakh tuan-tuan. Dalam alam barzakh ini Nabi turun, Nabi kata apa? Tidak ada satu hari pun kubur tak pernah sekalipun tidak pernah lupa untuk sentiasa menyeru, kalaulah kamu dengar seruan ini, nescaya kamu tidak akan hantar mana-mana orang pergi ke alam kubur lagi. Kamu tak akan hantar siapa-siapa pun pergi kubur. Apakah seruan daripada kubur tuan-tuan? Ana baitul dud, aku ni rumah ulat. Ana baitul wahsyah, aku ni adalah rumah paling sunyi sekali. Wa ana baitut turab, dan aku adalah rumah debu. Dunia duduk rumah mahligai tuan-tuan, mati rupanya kubur bagi pesanan nak wai. Aku adalah rumah ulat kamu, akulah rumah paling sunyi sekali, aku adalah rumah yang dinamakan sebagai rumah turab, rumah debu untuk kamu. Tuan-tuan, lepas habis sejak alam barzakh tuan-tuan, Nabi SAW dibawa ke satu alam lagi, nama alam malakut, alam para malaikat, alam kawasan malaikat. Nabi kata apa? Pertama sekali Nabi kata apa? Sampai di alam malakut, sampai tuan-tuan di alam malakut, Nabi kata tidak ada maudhi'in, tidak ada tempat bagi kami, tidak ada tempat untuk aku jejak lagi dalam kawasan alam malakut ni. Setiap inci daripada alam malakut ini dipenuhi oleh para malaikat yang dahi mereka mencecah tanah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bayangkan Nabi dapat melihatkan benda tu, keindahan para malaikat yang dicipta Allah daripada cahaya, ditunjukkan pada Nabi dengan penuh para malaikat tuan-tuan, jutaan bilion tuan-tuan para malaikat sujud dalam alam malakut. Nabi masuk pada alam malakut tuan-tuan, sampai di alam malakut Nabi diperlihatkan bagaimana para malaikat ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah, yang sentiasa tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, Nabi dibawa satu tempat di mana alam al-jannah dan alam nar. Alam yang ditunjukkan pada Nabi ialah alam bagaimana keadaan syurga, bagaimana keadaan neraka. Syurga yang dipenuhi dengan nikmat, Nabi tengok dengan mata Nabi SAW. Nabi tengok, Nabi dapat bau haruman syurga. Saya tak mau cerita hari ni, tingkat satu jumpa siapa, tingkat dua jumpa siapa, tak payah cerita, balik cari sendiri. Nak abang tuan-tuan tentang alam ni, kerana apa? Dalam alam ini akan menyebabkan kita tahu sekali lagi kita ni duduk ke alam mana sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi duduk pergi ke alam malakut, Nabi tengok para malaikat, Nabi dibawa pergi ke alam, tengok syurga, tengok neraka. Nabi tengok neraka tuan-tuan, Nabi turun ke bawah. Waktu Nabi turun, Nabi kata apa? Aku berazam bermula daripada hari ini, aku nak jadikan semua umat Islam seluruh dunia hari ini, aku nak jadikan mereka terkeluar daripada orang golongan ahli neraka. Sebab itu tuan-tuan, Nabi buat kerja sampai habis-habisan. Matlamat Rasulullah apa tuan-tuan? Kita duk kata matlamat Rasulullah ni sebab nak memperluaskan Islam ke seluruh dunia. Tuan-tuan ingat Nabi kita ni adalah orang yang nak kuasa ke? Tuan-tuan, nak Islam ni nak kuasa ke tuan-tuan? Adakah orang Islam nak pada kuasa?
nak pada sesuatu yang hebat, nak buka, menggahkan dengan kekayaan, kemewahan. Tidak. Pembukaan yang dibuka oleh para sahabat Nabi SAW, ke semua pembukaan kawasan tersebut, dasarnya adalah mengenalkan kepada orang-orang tersebut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dasarnya. Bukanlah kita memperluaskan untuk menunjukkan kuasa, bukan. Sehingga ke hari ini tuan-tuan, matlamat orang Islam sepatutnya adalah mengenalkan umat-umat yang lain dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patut matlamat tu duduk dekat kita sekarang ini. Tapi sayang, matlamat kita berubah. Matlamat kita diseleweng oleh kita sendiri. Matlamat tu sudah hilang tuan-tuan. Matlamat nak mengenalkan kalimah ini kepada orang-orang yang baru nak mengenal Islam telah pun lebur begitu saja tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Patutnya orang Islam hari ini nak bawa diri dia sebagai produk Islam yang terbaik. Islam adalah satu acuan. Nak bawa keluar acuan tu, tunjuk ke orang, inilah Islam. Tapi hari ni orang bukan Islam nak bagi contoh ke orang Islam macam mana? Orang bukan Islam nak bagi contoh macam mana tuan-tuan? Dari segi perangai kita, dari segi kebaikan kita. Sebab itu pada peristiwa Abu Talib nak meninggal dunia, tu dia nak mati, tuan-tuan, Nabi duduk tepi, Nabi dipanggil oleh Abu Talib. Abu Talib kata, wahai Muhammad, pak cik kenal hang pada kecil. Pak cik tahu kamu ni adalah orang yang baik, wahai Muhammad. Pak cik tahu kamu bukan orang jahat. Kamu orang yang cakapnya tertib, kamu orang beradab, kamu adalah orang yang amanah, kamu jujur wahai Muhammad. Kamu boleh baik dengan siapa saja. Tapi pak cik heran wahai Muhammad, kenapa dalam urusan agama ini kamu tidak boleh bertoleransi? Kamu tak boleh ke sekarang ni wahai Muhammad? Dia pun minta satu je kat kamu, berhenti saya boleh tak? Dia pun minta yang tu je, wahai Muhammad, berhenti saya boleh tak? Tuan-tuan, Nabi kata apa? Dalam hal lain mungkin aku boleh bertoleransi, tapi hal agama, sorry, tak boleh. Hal agama tak boleh bertoleransi. Sebab tu tuan-tuan, kita berpegang hari ni untuk mengenalkan orang tentang produk Islam. Kenalkan orang dengan produk Islam, dan orang akan kenal ketegasan Islam itu bertempat. Tegas Islam itu bertempat. Bukan kita merodong lagu tu saja nak pergi mengamuk ke orang. Kita adalah orang yang bertempat. Ada ketegasan kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sampailah pada alam tengok syurga, tengok neraka. Tuan-tuan, Nabi SAW dibawa menjelajah ke tempat, turun Nabi lepas tengok syurga. Nabi kata apa para sahabat? Nabi kata, ma la ainun ra'at, qala Allah Ta'ala a'dadtu ibadiyas salihin. Wahai Muhammad, aku dah menyediakan untuk diri aku daripada hamba-hamba soleh ni untuk syurga ini. Nabi turun, Nabi kata apa? Ma la ainun ra'at, aku tidak ada mata yang pernah tengok syurga ini. Wala udhunun sami'at, tak ada telinga pernah dengar berkaitan dengan apa yang kamu dengar dalam syurga. Tak ada. Suara boy ke, suara apa, penyanyi baru ni saya pun tak kenal, tak apa berminat sangat kan. Suara, tahu suara siapa? Suara sedap-sedap ni tak ada tuan-tuan. Wala udhunun sami'at wala qatrun fil qalbil bashar, tak ada pun satu pun manusia pernah terlintas untuk buat macam tu punya syurga. Tak pernah, siapa pun pernah terlintas. Tuan-tuan, lepas daripada alam tengok syurga, tengok neraka, baginda Rasulullah SAW dibawa ke satu lagi tempat, nama dia alam Jabarut. Masuk ke alam Jabarut tuan-tuan. Bila tengok alam Jabarut, Nabi SAW dibawa tengok bagaimana keadaan alam Jabarut ini adalah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam Jabarut ni tuan-tuan, tak ada siapa yang pernah masuk. Hatta Jibril alaihi salam pun tak pernah masuk. Bila masuk ke alam Jabarut, Nabi SAW inilah hadiah istimewa. Masuk ke alam Jabarut tuan-tuan, Nabi tengok arash Allah dipikul oleh 4 orang malaikat yang paling besar sekali. Tuan-tuan dengar riwayat, Jibril paling besar, betul tak? Jibril paling besar.
Tapi ada malaikat lagi besar daripada Jibril alaihi salam, ialah malaikat pemikul arasy Allah. Nabi gambarkan malaikat yang memikul arasy Allah, dia punya Jibril alaihi salam, berdiri Jibril ni hanya tinggi macam telinga sampai bau dia saja. Jibril begitu besar sampai berdiri ni lepas daripada langit lagi. Jibril punya tinggi lagu tu tuan-tuan, besar lagu tu. Sebelah sayap tutup semua dunia, sebelah sayap tutup seluruh alam ni. Jibril AS, rupanya ada malaikat lagi besar lagi, pemikul arasy Allah. Sampai Nabi kata apa? Jibril waktu berdiri dengan malaikat ni, macam malaikat ni, malaikat Jibril ni berdiri duduk kat tepi telinga lagu tu lah. Besar lagu mana? Wallahu ta'ala a'lam. Sebab gambaran itu hanya baginda Rasulullah tengok dengan mata ainul yaqin, tengok sendiri dengan mata macam mana keadaan itu. Tuan-tuan, seronok dah Nabi tuan-tuan, seronok tak ada dah. Aku tengok benda yang aku rindui, aku paling syok. Tapi syok tu tuan tak habis lagi, tak habis lagi. Nabi takjub, Nabi rasa seronok, Nabi rasa tuan-tuan nak cerita lagu mana? Kalaulah manusia boleh tengok macam tu tuan-tuan, hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lepas itu Nabi tengok-tengok tuan-tuan, sekumpulan para malaikat, dia ada 4 orang duduk kat situ, dan arasy ini terapung. Arasy Allah terapung, para ulama kata apa? Arasy Allah terapung, dan dia terapung dalam satu kawasan lautan yang sangat luas. Wallahu a'lam besar mana. Tapi laut tu pun terapung, air dia tidak pernah menitik sekalipun. Malaikat memikul arasy Allah. Wallahu a'lam bagaimana tuan-tuan, memikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengembara lagi, Nabi dibawa dalam alam Jabarut, Nabi diperlihatkan ke semua kiblat yang pernah manusia menghadap ke arah dia, termasuklah semua makhluk pernah mengarahkan ke arah dia. Nabi diperlihatkan mula-mula pada waktu Isra, Nabi diperlihatkan kiblat umat Islam di Baitul Maqdis. Para anbiya dan para mursalin, orang-orang terdahulu semua menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis. Nabi dipertunjukkan. Kemudian tuan-tuan, Nabi ditunjukkan bagaimana Nabi dah tahu dah Kaabah tu tempat kiblat umat Islam. Selepas peristiwa ni tuan-tuan, lepas daripada kiblat, tengok kiblat ni, Allah tunjukkan satu lagi kiblat bagi para malaikat. Kiblat para malaikat, iaitulah tuan-tuan, kiblat para malaikat iaitulah Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur, dalam kawasan Baitul Ma'mur ini, para malaikat duk beratok. Nabi kata, aku tengok dengan mata aku. Para malaikat 70,000 para malaikat duk beratok kok luar Baitul Ma'mur nak masuk. Tuan-tuan, Baitul Ma'mur ni apa? Masjid bagi para malaikat. Kawasan macam masjid Baitullah dalam bagi orang-orang, bagi para malaikat. Duk beratok nak masuk. Masuk untuk apa? Para malaikat akan mengelilingi kawasan yang bernama Hadiratul Qudusiyah. Hadiratul Qudusiyah, iaitulah kawasan macam Kaabah untuk umat, untuk para malaikat. Dan dia tawaf, para malaikat masuk beratok, dia tawaf, kemudian dia akan keluar terus. Dia keluar tu, Nabi kata, dia keluar terus, dia keluar tu, dia takkan dibenarkan lagi masuk ke kawasan tu untuk tawaf ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dia takkan dapat dah. Bermakna tuan-tuan, sekali bagi seorang. Kita berapa kali pergi Mekah? Berapa kali tawaf? Kelebihan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan kita melebihi kelebihan yang Allah bagi pada para malaikat. Allah bagi pada para malaikat tawaf sekali, keluar tak dapat tawaf sampai bila-bila dah. Umat Islam diberikan berkali-kali. Kita pi ke Mekah, tawaf sampai puas. Tu pun tak tawaf, dia tawaf ke mana? Tawaf kedai-kedai itu. Dia naik supermarket, dia tawaf kedai. Mami di belakang duk gelak lah. Mami duk buat cerita tu semua lah. Kan? Lagi tak puas duk kira, kan? Duk kira beradik-beradik tu, beradik-beradik ni, sepupu ni, Maini tak bagi lagi, Mak Cang tak bagi lagi, Caca tak bagi lagi, Aci tak bagi lagi, Koci semua tak bagi lagi. Beli daripada kurma sampai ke koci semua dia bawa balik.
macam koci tak ada kat Penang Road, tuan-tuan. Beli semua sekali. Tapi tawaf tak pun. Malaikat, tuan-tuan, tawaf sekali ya. Orang Islam di zaman Nabi SAW diberikan satu kelebihan, tawaf sepuas-puas mungkin dalam kawasan Kaabah. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kemudian Nabi diperkenalkan dengan Baitul Izzah. Nabi diperlihatkan bagaimana Baitul Izzah. Selepas daripada itu, tuan-tuan, kemuncak pada peristiwa Isra wal Mi'raj, kemuncak pada Mi'raj Nabi SAW, Nabi diperlihatkan kiblat hakiki. Baitul Maqdis sudah, Kaabah di Makkahul Musyarrafah sudah, diperlihatkan Baitul Izzah sudah. Nabi dah seronok tengok para malaikat beratok duduk mengelilingi Kaabah. Tengok pula di Baitul Ma'mur bagaimana Hadratul Qudsiyah Nabi diperlihatkan. Last sekali, tuan-tuan, Nabi diperlihatkan apa? Nabi dibawa kepada satu, tuan-tuan, yang paling kemuncak sekali, ialah dia panggil qiblah yang terakhir, qiblatul haqiqi wa maqsudul ibadatuna. Maksud ibadah kita hari ni adalah qiblat hakiki ni. Nabi diperlihatkan siapa? Nabi bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Diperlihatkan, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mana pun tak pernah masuk ke alam Jabarut. Nabi SAW satu-satunya makhluk yang diberikan keizinan untuk masuk ke alam Jabarut. Tuan-tuan, kemuncak pada kegembiraan dan hadiah Nabi, hadiah anugerah kepada Rasulullah SAW adalah qiblatul haqiqiyah, qiblat yang sebenar ini. Kita menghadap qiblat, tapi sebenarnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam peristiwa Mi'raj ini, pengakhiran sekali, Allah meletakkan satu tentatif di akhir sekali, ialah bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Qiblatul haqiqiyah, qiblat hakiki, yang huwa maqsudu ibadatuna. Maksud ibadah kita sebenarnya hanya menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu orang yang tidak solat, sorry to say, adalah orang yang sombong, orang yang tidak mahu menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat sombong. Kalau kata syaitan itu sombong, sombong lagi orang yang tidak mahu solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sorry tuan-tuan, tidak ada kompromi untuk orang yang tak semayang. Ada orang marah bila mana para alim ulama kata dalam kitab, buka tuan-tuan, kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dosa pertama syirku billah, syirik kepada Allah. Nombor dua turutan dosa besar adalah tarkus solah, meninggalkan solat. Para ulama letakkan orang tinggal solat antara nombor satu sekali hukum bagi dia adalah kafir. Tuan-tuan, setuju ke tak setuju? Dengar sakit hati tak? Dengar macam sakit kalau ulama kata hari ni kafir untuk orang yang tak semayang. Dengar macam, woi gila bukan kafir tu weh, tuan-tuan. Tapi hakikat dia, kalau memang tak mau semayang, apa beza kita dengan al-kafir? Apa beza? Orang semua makan minum sama, makan minum sama, berak semua sama, kencing pun keluar sama, bau pun lebih kurang sama, semua sama. Apa beza kita dengan orang lain? Beza kita apa dengan orang lain? Tuan-tuan, beza kita adalah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau muka tak pandai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, who are you? Nak kata apa lagi? Hang siapa? Nak kata hang bagus? Nak kata hang cerdik? Nak kata hang hebat? Kalau wajah tak pernah menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, mana hebat hang? Mana bagus hang? Pangkat simpan. Hang mati hang tak bawa baju pangkat hang. Hang mati hang takkan bawa sekali dengan ni loket pingat PJK apa PJM ke apa takkan bawa meh. Datuk dia bawa kat Nissan lah. Tu pun batu nisan, tuan-tuan, bukan Nissan Sentra ke apa dia bagi. Batu nisan ni dia bagi. Tu pun mujuk orang bagi batu nisan, orang bagi kayu saja baru dia tahu. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, nak abang kata apa? Apa beza kita hari ni? Umat Islam apa beza? Jadual waktu seharian, sehari 24 jam semua orang dapat. Apa beza jadual orang Islam dengan jadual orang-orang lain? Beza apa? Orang lain rehat, makan, habis balik terus ke office, sambung balik kerja.
Orang Islam lepas-lepas rehat, makan pergi mana? Kena main semayang. Tapi kalau dia pun lepas podu tu daripada pejabat semayang pun dah, dia tu kata apa? Lu tak ada pergi mana? Alah, nantilah. Tukar nama lah. Kalau dia tu nama Aming apa nama Ang buat asing ke apa kan? Sama aja. Janganlah marah orang bukan Islam, dia memang tak masuk Islam. Yang hak Islam ni. Oh, kami pun maulah juga masa. Ham rongok kat siapa? Ham rongok kat siapa? Dah saya kalau saya semayang sekejap lagi, susah. Kerja tak boleh siap, sekejap lagi bos marah. Bos marah. Rezeki siapa bagi? Imam apa ni, Syekh Asy-Sya'rawi Al-Allamah Syekh Sya'rawi rahimahullah, satu hari dia dalam rancangan TV tafsir Quran di Mesir, dia dah meninggal dah, tapi rancangan TV dia tiap hari ada satu channel tu, satu channel tu akan tunjuk pasal Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi dipergelak dan mujadid kurun ke-21. Memang hebat. Tuan-tuan, dia sebut apa? Dia kata, aku heran dengan manusia ni. Dia tidak dapat menyahut seruan Allah. Dia dengan alasan mencari rezeki. Sedangkan yang memanggil itu sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Yang duk panggil itu Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki. Tapi sayangnya dia tak mampu untuk menghadap sang pemberi rezeki dengan alasan cari rezeki. Siapa bagi rezeki kepada kamu, wahai orang-orang yang mencari rezeki? Dia bagi ayat tu seketui, tuan-tuan, tempek tak lembu tang muka. Yang duk meeting sampai panjang-panjang tak kerti berhenti, tempek tak lembu tang muka. Yang duduk cerita tak habis-habis, duduk kedai kopi sampai azan bunyi pun tak kerti nak bangkit, hang kena. Ingat pesan ni, tuan-tuan. Setiap seruan itu ada kandungan seruan Allah. Allah panggil, suruh main menghadap dia. Kalau kamu engkar menghadap dia, siapakah paling zalim dalam dunia ni? Yang memberi rezeki dia, yang bagi kesihatan dia, yang bagi kasih sayang dia, yang berikan kecelikan kepada dia, yang bagi pendengaran dia, yang bagi kemampuan angkat tangan dia, yang bagi segala-galanya dia, yang bagi isteri kepada kamu pun dia, yang bagi suami kepada kamu pun dia, yang bagi anak kepada kamu pun dia, yang bagi pada kamu segala-galanya, setiap inci keperluan manusia semua Allah bagi. Tiba-tiba kita engkar kepada perintah dia. Who are you? You siapa? Lu siapa? Lu ingat lu bagus ke? Lu ingat lu terror ke? Rasa-rasa, tuan-tuan, lepas tak jawapan dengan Allah Ta'ala gelap. Kalau kita tak mampu nak sahut seruan tu. Saya tak mau cerita orang tak semayang. Orang tak semayang lantak pergi ke dia, memang dia tak mau semayang. Tapi yang duk semayang ni, yang kita duk semayang ni, tuan-tuan, yang duk elok ni, kualiti dan gerakan masa itu perlu diperbaiki sentiasa, tuan-tuan. Sekiranya sebelum ini ada keculasan pada renggang-renggang masa waktu solat, hari ini, tuan-tuan, kita perbaiki masa tersebut, punctuality-nya kepada agama dan punctuality kepada solat. Hal masa nak meeting boleh punctual, tapi sayangnya hal punctuality untuk punch card kepada Allah, kita gagal untuk punch card on time. Kita banyak overtime. Lepas tu ada lebih teruk lagi, I know time. Tuan-tuan, apa yang boleh abang ialah apa? You tunggu lu punya time. Tunggu you punya time pula. Macam mana keadaan Allah nak bagi kita pula, tuan-tuan. Moga-moga pertemuan kita ada kebaikan, ya tuan-tuan. Saya nak seru pada sekalian yang ada, umat Islam, kalau tak boleh jaga perkara premier ni, perkara yang paling perdana ni, hak premier paling nombor satu, hak premier yang nombor satu, hak premier yang paling perdana sekali, tak boleh jaga, tuan-tuan, jangan cerita bab kebahagiaan, jangan cerita bab kesihatan, jangan cerita bab kamu ni orang yang kaya, jangan cerita bab kamu baik, jangan. Sebab apa? Punctuality dengan Allah kamu tak boleh jaga. Tapi tuan-tuan, cerita bab kebahagiaan, siapa bagi kebahagiaan kepada kamu jika kamu sendiri tak boleh nak berpunctuality dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, tuan-tuan, moga-moga jumpa lagi. Masa sudah lebih, tuan-tuan. Dia berbagi sikit, saya sudah lebih. Saya takut sekali lagi, tuan-tuan, sebelum mikrofon ditarik balik. InsyaAllah kita jumpa lagi, tuan-tuan.
mami di belakang jangan marah pada saya mai sekali sekala, kalau kena tu nasib lah. Mamu-mamu di depan ni, insyaAllah tuan-tuan jumpa lagi. Saya sebenarnya tuan-tuan, masjid ni rasa macam masjid saya duduk di masjid Syekh Yusof, feel dia lebih kurang sini juga. Jadi beradik-beradik lah, beradik-beradik, pintu pun lebih kurang sama. Tuan-tuan, dia rasa tu feel tu macam syok. Mula ni saya geram tengok daripada lampu besar. Kami tak ada lampu besar, saya duk geram dari tadi, duk taram ni lampu besar dia. Yang geram lagi sebab dia ambil gambar dia boleh Facebook, tu lagi geram. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.